Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اجعلنا يا الله من الناجحين والحمد لله رب العالمين. Sekasihi dan yang saya hormati muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan yang saya hormati sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. Sekasihi dan yang saya hormati muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi dan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di malam yang berbahagia ini, di saat mana kita pun telah berada di bulan Rabiul Akhir. Hari ini bersamaan 12 Rabiul Akhir. Dan lebih kurang dalam tempoh masa 4 bulan 18 hari lagi, insya-Allah kita akan menyambut bulan Ramadan. Tak lama tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan ya. Cukup masa amat mencemburui diri kita. Dan makin hampir untuk diri kita semua, untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sama-sama ya, agar Allah Subhanahu wa taala dia memberkati pertemuan kita di malam yang berbahagia ini. Oleh itu sama-sama kita berniat duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, kita duduk dalam kita niat beriktikaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, insya-Allah pada malam yang berbahagia ini saya akan membawakan tajuk mengenai kelebihan solat dan memeliharanya. Saya bawa rujukan saya dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya beliau telah berkata, yang mana beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bibabin ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubqi min daranihi?" Qalu la yubqi min daranihi syai'a. Qala fadhalika mislu as-salawatil khams yamhu Allahu bihil khataya. Hadis ini tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah pendapat kamu? Nabi bertanya, melontarkan satu persoalan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum itu tuan-tuan, saya ingin membawakan ingin memperkenalkan siapa dia Abu Hurairah radhiyallahu an.
Ya, apabila tuan-tuan belajar ilmu hadis, ya sering kita mendengar hadis itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa dia Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah di antara min kibar sahabah, di antara sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama asal Abu Hurairah radhiyallahu an adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ini tu nama dia, asal dia. Nama asalnya Abdurrahman bin Sakhar. Tetapi tuan-tuan, pada suatu hari, bagaimana Abu Hurairah ini tuan-tuan, ya, dipanggil Abu Hurairah, yang mana pekerjaan Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sebagai pengembala kambing. Ini tuan-tuan, di kalangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun merupakan pengembala kambing. Ya, Abu Hurairah begitu juga. Itu di antara pekerjaan Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila dia membawa kambing, dia akan membawa seekor binatang yang menjadi kesayangan. Dan pada hari ini tuan-tuan, binatang berkenaan dipelihara dalam rumah kita, iaitu kucing. Ni tuan-tuan, ya. Dan apabila waktu malam tuan-tuan, ya, apabila waktu malam dia akan meletakkan anak kucing itu di atas pokok, dan apabila siang hari dia akan ambil kucing berkenaan, bawa ke mana saja pergi. Satu hari, ya, perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu an dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan kucing itu di dalam jubah dia. Mana pergi dia bawa tuan-tuan? Ditanya oleh Nabi, wahai Abu Hurairah, apakah itu wahai Abdurrahman? Maka, ya Rasulullah, ya, ini seekor kucing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memanggil Abdurrahman bin Sakhar sebagai Abu Hurairah, yakni bapa kucing. Itu kisah ni tuan-tuan, ya. Kita dengar nanti sebab apa tuan-tuan, ya. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, nama asalnya lain. Itu sebab dia nak menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kita pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Kita kena tahu siapakah sebenarnya sahabat Nabi berkenaan. Sebab di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini tuan-tuan, adalah di antara mereka ini yang membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tuan-tuan, ya, di antara tanggungjawab kita apabila sebut saja sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah selayaknya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jawab selepas itu dengan radhiyallahu anhum. Ya, itu sebenarnya itu adalah merupakan satu arahan, ya, satu doa kita, bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, kau redakanlah di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dianugerahkan syurga dan diberikan beberapa nikmat kepada mereka. Walaupun di kalangan mereka ini tuan-tuan, banyak di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita doakan di kalangan mereka ini akan diberikan nikmat syurga yang melimpah ruah. Sebab apa? Sebab dengan mereka tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tuan-tuan, ya, menyebabkan kita pada hari ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kita pada hari ini kita mengucap dua kalimah syahadah. Dan Abdurrahman bin Sakhar ini juga adalah merupakan seorang yang fakir. Dia di kalangan orang muhajirin, orang-orang yang bersama-sama Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, dan dia merupakan orang susah. Oleh itu tuan-tuan, dan digelar di kalangan mereka ni tuan-tuan sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni bermaksud mereka ini tuan-tuan orang yang miskin dan yang susah, dan mereka ni tinggal bersebelahan satu tempat yang khusus,
di malam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu sendiri ada tempat khususnya. Di situlah Abu Hurairah tinggal bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain, dan di situlah tuan-tuan Abu Hurairah radhiyallahu an mengambil kesempatan ke mana sahaja Nabi pergi tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu an ini akan pergi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, Abu Hurairah adalah di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Dia berkata, tidak ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang banyak meriwayatkan akan hadis-hadis Nabi kecuali aku. Melainkan ada seorang yang lebih banyak daripada aku, yaitu Abdullah bin Amru bin Al-As. Sebab apa Abdullah bin Amru bin Al-As ini banyak meriwayatkan hadis Nabi? Sebab apabila dia meriwayatkan hadis Nabi, tuan-tuan, Abdullah bin Amru bin Al-As ini dia catat, tuan-tuan, tetapi Abu Hurairah tidak. Itu sebab tuan-tuan, Abu Hurairah ni seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tuan-tuan, sebelum kewafatan Abu Hurairah radhiyallahu an, saya baca satu kitab tuan-tuan, dia menyatakan bahawasanya saat dia nak wafat, nak meninggal dalam usianya 78 tahun lebih kurang, dia menangis. Teresak-esak dia menangis sehingga membasahi janggut dia dengan air mata dia. Sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, sebab apa engkau menangis wahai Abu Hurairah? Apa jawab Abu Hurairah? Aku menangis, dia kata, bukan disebabkan aku nak tinggalkan dunia, tetapi kita tak, tuan-tuan, Allahu Akbar, kita menangis saat kita sakit, saat kita mati, nak menghadapi sakaratul maut, mungkin disebabkan tinggal harta benda kita, tinggal anak dan isteri kita dan juga sebagainya. Tetapi Abu Hurairah tidak. Aku menangis bukan disebabkan dunia, untuk meninggalkan dunia, tetapi aku menangis kerana jauhnya perjalanan aku lagi dan sedikit amalan aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, seorang sahabat Nabi, tuan-tuan, dia lihat Rasulullah, orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, mengalahkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Saat diwafat, tuan-tuan, dia menangis bukan disebabkan nak tinggalkan dunia, tidak. Dia katakan pada diri dia, sebab apa aku menangis adalah kerana jauh lagi perjalanan aku untuk nak bertemu Allah, sedangkan mana amalan aku aman sedikit. Allahu Akbar. Kita, tuan-tuan, rasa-rasa kita ni kan, hari-hari sembahyang 5 waktu sahaja semalam, datang ke masjid, rasa-rasa hebat aku dah. Tuan-tuan, rasa-rasa ahli syurga betul kita ni rasa. Allah, kita lah, besok saya buat puasa, tuan-tuan ni, seminggu tu buat 2 kali, Isnin, Khamis, kemudian buatlah tahajud sedikit, bangunlah seminggu sekali atau semua seminggu 4 kali, hebat dah. Tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu an, tuan-tuan, sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang banyak meriwayatkan Nabi, menyertai perperangan besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, dia rasa diri dia betapa sedikit amalan dia, untuk nak mengikuti perjalanan yang amat jauh lagi. Kemudian dia kata, dan aku bimbang
sama ada aku ini ya akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya ataupun ke dalam nerakanya. Allahu akbar. Kemudian tuan Abu Hurairah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku amat mencintai dirimu dan pertemuanmu. Semoga engkau mencintai diri aku dan pertemuan dengan aku. Sekiranya ya Allah, engkau berkenan, aku bermohon, tolong percepatkan pertemuan ini ya Allah." Maka tidak berapa lama tuan-tuan, maka Abu Hurairah radhiyallahu an menghembuskan nafasnya yang terakhir dan dimakamkan di perkuburan Baqi. Oleh itu tuan-tuan ya, hari ini tuan-tuan, Allahu akbar ya, saya pun dapat sekali pergi umrah tuan-tuan. Rindu untuk nak lihat ya, nak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu ya bila masa dan saatnya boleh tuan-tuan, wallahu a'lam. Oleh itu tuan-tuan, inilah ya sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi melontarkan satu persoalan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi bertanya sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babin ahadikum?" Kata Nabi, ya, apa pendapat kamu wahai di kalangan para sahabat aku, jika di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebatang sungai yang mengalir, lalu dia mandi di dalamnya 5 kali satu hari satu malam. Tuan di sungai depan tuan. Tuan-tuan ya, ni tepat betul hadis ni tuan-tuan. Kat Kampung Payo ni. Ni tuan-tuan ya, tu sungai dia boleh mandi tu. Boleh mandi kan? Boleh tuan-tuan ya. Tambah musim hujan kan. Kalau lama 4 bulan 6 bulan tak hujan, bimbang juga kan, gatal-gatal badan kan. Apa kata Nabi lontarkan satu persoalan? Sekiranya seseorang daripada kamu ya, depan rumah dia tuan-tuan ada sungai, dan dia mandi satu hari 5 kali satu hari satu malam. Itu perumpamaan yang Nabi bagi tuan-tuan. Nabi tanya, adakah masih ada terlekat kotoran di tubuh badannya? Nabi lontarkan satu persoalan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita mandi satu hari semalam tuan-tuan, 5 kali satu hari satu malam. Ya, tuan-tuan, kat Malaysia ni tuan-tuan kita mandi gitu. Oleh itu Nabi kata, adakah masih terdapat kotoran lagi di tubuh badannya? Para sahabat telah menjawab, qalu la yubqi min daranihi syai'an. Kata sahabat-sahabat Nabi, tidak, tentu tidak sedikit pun kotoran yang melekat di tubuh badan. Kata sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Nabi telah menjawab, begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan di kalangan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunaikan salat 5 waktu satu hari satu malam. Dan solat yang dilakukan 5 kali satu hari satu malam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu ibaratkan kita mandi satu hari 5 kali satu hari, adakah masih terdapat kotoran-kotoran di tubuh badan kamu? Begitulah diibaratkan solat 5 waktu satu hari satu malam. Oleh itu tuan-tuan, tuan-tuan, inilah betapa pentingnya solat 5 waktu satu hari. Kita lihat dalam rukun Islam kita yang 5 perkara. Ya, selepas selesai kita mengucap 2 kalimah syahadah, selepas itu tak lain tak bukan adalah tunaikan sembahyang. Tuan-tuan lihatlah dalam hadis-hadis Nabi, dalam ayat-ayat Al-Quran, selepas mengucap 2 kalimah syahadah, nescaya wa tuqimus salah, tunaikan sembahyang. Inilah tuan-tuan, betapa pentingnya solat tu. Sebab tuan-tuan ya, anak-anak kita walaupun isi ko dan sebagainya tuan-tuan, anak kita nakal ko, jahat ke dia, apa ke dan sebagainya, isi begitu juga, tak tutup aurat ko, dah letih semua dah. Tapi jangan
jangan kita tinggalkan, suruh dia jangan tinggalkan solat. Sebab dalam ayat Al-Quran yang lepas kan menyatakan bahawa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu boleh mencegah diri seseorang itu daripada melakukan sebarang kemungkaran. Ingat tuan-tuan ya, jangan pelatihan. Terlampau anak-anak muda tuan-tuan ya, datang ke masjid, minta buat tuan-tuan di masjid ke pekan tuan-tuan kat bandar ya. Pakai sependek dia ya, bertatu badannya sebagainya, datang ke masjid nak lawan. Jangan pojang ya, kalau sependek datang ni ada kain, beri kain. Mungkin itulah permulaan hidayah Allah nak berikan kepada diri dia. Ni tuan-tuan ya, inilah rumah Allah ya. Itu sebab tuan-tuan cuba lihat ya, satu pendakwah kita yakni yang terkenal iaitu Ustaz Ebit Liu. Tuan-tuan kenal kan? Bukalah YouTube tuan-tuan, tengok bagaimana dia. Seorang yang saat dia memeluk agama Allah Subhanahu wa taala cukup sedih, susah dia. Menderita diri dia tuan-tuan, kisah dia. Kita tengok, baca hari ini tuan-tuan. Ya, apabila berlaku COVID-19 ni tuan-tuan, satu kapal terbang kargo dia hantarkan untuk frontliner, masuk emas dan juga sebagainya. Hari ini tuan-tuan, dunia berada di bawah telapak kaki dia. Tak silap saya, satu hari income dia tak ada, pendapatan dia saja tuan-tuan, kalau betul dia tu 700k per day. Main-main tuan-tuan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dia menjadi orang yang pemurah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan akan kemewahan pada diri dia. Alhamdulillah, dunia di bawah telapak kakinya pada hari ini. Hari ini tuan-tuan ya, dia bersyukur, Allah tambahkan nikmat-nikmat kepada diri dia. Mudah-mudahan dia terus menjadi di kalangan orang-orang yang pemurah. Alhamdulillah. Oleh itu tuan, salat jaga. Ya, payah pun susah kita tuan-tuan, salat jangan ditinggalkan. Ni tuan-tuan ya. Pada ibu-ibu begitu juga, pada ayah-ayah begitu juga. Pada saat-saat di kalangan tuan-tuan pada hari ini tuan-tuan ya, dah umur 60, kalau ada tak adalah kuliah di rumah Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, di masjid tak ada kuliah ke, pada ibu-ibu dan ayah-ayah saya nasihatkan, tolong qada sembahyang. Dia tinggal tunggulah, nak tunggu apa tuan-tuan? Umur tuan-tuan dah 70. Umur tuan-tuan dah pencen, tak ada masa untuk tunggu dah tuan-tuan. Tak ada masa dah. Ya, tak ada masa. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu an, tuan-tuan, duduk di masjid Nabi. Tuan-tuan ya, dipenuhi setiap malam itu sentiasa bertahajud, qiyamul lail. Saat-saat apabila nak menemui akan kematian, dia amat bimbang. Dia bimbang sebab apa? Amalan diri aku untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala amat sedikit sekali. Allah, sedangkan diri kita tuan-tuan banyak sungguh amalan-amalan yang telah kita tinggalkan, amalan-amalan wajib. Saat kita mula-mula balik, kemudian kahwin pula tuan-tuan ya, kemudian anak, ramai nak juga anak pula, waktu itu solat pun tak ada, mungkin seminggu sekali saja kita solat. Tetapi Allah panjangkan usia tuan-tuan, diberi panjang umur pada saat ini. Itu sebab tuan-tuan, saya masih terkenang lagi tuan-tuan ya, saat mana berlakunya ya, mungkin 5-6 tahun lepas saya rasa, satu kapal terbang ya Indonesia yang membawa kebanyakan dalam kapal terbang itu ya pegawai-pegawai daripada Kementerian Keuangan Indonesia. Tuan begini ingat kan? Naik saja kapal terbang tuan-tuan, tak sampai berapa minit meletup, 100 lebih meninggal dunia. Ada seorang tuan-tuan ya, ada seorang tuan-tuan ya, dia menyertai buah Kementerian Keuangan Indonesia. Saya baca yang seorang sampai sekarang saya ingat tuan-tuan. Kemudian dia apabila ya nak sampai ke kapal terbang itu, jalannya macet. Itu macet tuan-tuan, macet ni jam. Mengakibatkan dia tak boleh sampai pada masanya, dan ya pintu check-in dah tutup, tak boleh masuk lagi dah.
dia tertinggal. Saat nak ulurkan tak boleh lagi, tiket tak boleh masuk tuan-tuan. Kemudian duduk sebentar, selepas pada tu dia terdengar, dia beritahu kapal terbang yang dia akan naik tuan-tuan, ya, telah meletup di udara. Ditanya oleh pemberitahu, bagaimana, ya, perasaan tuan? Dia kata apa? Pertama sekali tuan-tuan, ya, dia kata Allah masih sayang pada diri dia. Allah masih sayang pada diri dia, dan Allah masih beri peluang untuk diri dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang pada diri dia. Allah masih beri nyawa pada diri dia. Oleh itu saya mengajak ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, ya, saat kita dah berumur tuan-tuan, itu sebab aku yang lebih tahu pada hari ini kalau boleh zikir kita kalimah la ilaha illallah, salawat kita, istighfar kita satu hari tuan-tuan, itu paling common. Kalau tuan-tuan tak dapat buatlah tuan, tak tahu saya cakap, jangan kurang 100 kali. Itu paling lekeh. Tapi selayaknya saat kita dah pencen ni tuan-tuan, dah ada rumah dan sebagainya, kalau boleh satu hari jangan kurang 1,000 kali. Agak teraya dah tak teraya Ustaz. WhatsApp 5 jam sehari dah teraya. Ya, semua yang saya tuan-tuan. Jika kalimah la ilaha illallah tuan-tuan tak sampai 100 kali, tak sampai pun 3 minit. Tapi tengok WhatsApp, jawab sendiri dah jawab. Supaya macam saya lah, supaya sama tuan-tuan. Itu tuan-tuan, oleh itu masih beri peluang. Oleh itu tuan-tuan, ya, yang sekasihi dan yang saya hormat, dalam hadis yang kedua, Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ini Ibnu Mas'ud ke seorang sahabat Nabi, dan di antara orang-orang yang terawal memeluk agama Islam, tak silap saya orang yang ke-6, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, nama dia. Ni tuan-tuan, ya, dia di antara orang yang terawal memeluk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud ni di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Ni hadis yang kita baca selepas ni tuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu fa unzilat alaihi wa aqimis salah tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika zikra liz-zakirin qala ar-rajulu ilayya hadhihi qal liman amila biha min ummati. Hadis ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi tuan-tuan, dia ni telah melakukan satu perbuatan sumbang, yakni dia telah mencium seorang wanita yang bukan mahram dia. Ni tuan-tuan, cium saja, tak sampai perbuatan yang lain. Lalu perbuatan itu tuan-tuan dia rasa diri bersalah. Pada zaman itu ada satu masalah yang dihadapi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, akan merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi, ya Rasulullah, aku telah mencium seorang wanita yang tidak halal nikah, yang tidak halal bagiku, bukan mahram dia. Kemudian lelaki itu datang bertanya hukum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya apa hukumnya ya Rasulullah? Pada saat itu sebelum ini wahyu belum diturunkan, ya, seperti mana perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka tuan-tuan, selang beberapa masa yang tertentu turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa aqimis salah tarafayn nahar
wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin. Nak azan boleh? Ada bila okey. صل وسلم وبارك عليه اللهم ربها وشرف ودرجة العالية الرفيع وبعثه مقاما Alhamdulillah ya. Dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa aqimus salah,
طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mana seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum, dia telah melakukan ketelanjuran mencium seorang perempuan yang halal nikah dengannya. Ditanya Nabi, maka turunlah ayat Al-Quran yang berkenaan, yang bermaksud dirikanlah solat pada dua bahagian, siang, pagi dan petang, dan pada permulaan malam. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, amalan kebaikan itu akan menghapuskan amalan-amalan kejahatan yang telah kita lakukan. Bermaksud tuan-tuan, salat 5 waktu satu hari satu malam yang kita lakukan itu boleh menghapuskan akan kejahatan. Apabila ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, adakah ayat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu adakah khusus kesalahan aku sahaja ataupun kepada seluruh umat manusia ataupun seluruh umat engkau ya Rasulullah?" Nabi menjawab, ayat berkenaan adalah untuk semua umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan likulli ummatin, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab-kitab mereka, Tauratnya, Zaburnya, Injilnya dan juga sebagainya, khusus kepada kaum-kaum mereka sahaja. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu diturunkan bagi seluruh umat manusia ataupun makhluk Allah, termasuklah jin dan binatang-binatang yang melata di atas bumi dan seluruh alam Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan walaupun dah banyak apa dosa yang terlakukan sekali tuan-tuan, keningan keampunan Allah Subhanahu wa taala itu amat luas, seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan mereka yang melampaui batas akan dosa yang telah mereka lakukan, diibaratkan dosa-dosa yang mereka lakukan itu diibaratkan memenuhi bumi dan langit Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali tuan-tuan. Walaupun dosa kita itu memenuhi bumi dan langit, ya Allah, Allahu akbar. Kita rasakan dosa kita tuan-tuan kalau bersama masjid ni lah. Dosa kita, ya Allah, nikmat yang besar dosa. Sah wadah tuan-tuan. Tuan-tuan pada itulah bukan besar masjid sebesar bumi dan langit Allah Ta'ala ni, dosa dia seorang saja. Begitulah besarnya, begitulah banyaknya tuan-tuan. Kena ingat, Allah itu maha pengasih dan Allah itu maha penyayang. Tuhan kata dalam Quran, la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau kecewa atas rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Apakah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu rahmat keampunan ataupun maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita yang kecewa tuan-tuan. Itulah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-salatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir." Kata Rasulullah, yang bermaksud salat
5 waktu, ya, dan solat Jumaat hingga Jumaat yang lain. Kita sembahyang 5 waktu satu hari semalam, tuan-tuan. Dan Jumaat hari ini dan Jumaat yang akan datang, kata Nabi, ya, akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil kita. Itu sebab cuba kita bayangkan, tuan-tuan, di kalangan sahabat-sahabat kita yang tak solat, ataupun dia sembahyang, tuan-tuan, ya, seminggu sekali, ya, atau sembahyang dia setahun 2 kali, ya. Tahun ni, tuan-tuan, ya, sembahyang ya tak boleh ke masjid pula. Tak sembahyang ke tidak, tak tu sembahyang juga setahun 2 kali. Kat Covid tahun ni, tahun baru ni, tuan-tuan, kan, tuan-tuan, ya, macam mana, tuan-tuan? Satu hari di kalangan mereka yang tak solat bergelumang dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ni, tuan-tuan, ya. Oleh itu, tuan-tuan, ya, ya, selama mana di kalangan seseorang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar ni, contoh, kita mengatakan orang, ya, kita mengumpat, kita mengeji orang, ini baik, tuan-tuan. Hari ini cukup mudah nak berdosa, tuan-tuan. Ya, tambah ni kita ada gadget pada hari ni, tuan-tuan. Colik je mata, tuan-tuan, kita berdosa. Tuan-tuan, timur WhatsApp mesej yang tak selayaknya, berunsur fitnah, kita tak tabayun dulu, kita forwardkan ke orang. Ini cukup mudah, tuan-tuan. Tapi sebelum ada benda ni, tuan-tuan, ya, payah. Macam nenek dia, mak-mak kita, orang kampung, duduk di kampung, tuan-tuan, payah nak berdosa dulu. Tuan-tuan, ya, duduk di rumah yang cakap dengan siapa. Tetapi pada hari ini, tuan-tuan, ya, sentiasa kita, tuan-tuan, bergelumang dengan dosa-dosa hati kita, mata kita, tangan kita, telinga juga kita dan sebagainya. Oleh itu, tuan-tuan, solat 5 waktu satu hari semalamlah yang boleh menghapuskan dosa-dosa yang banyak kita lakukan. Ini, tuan-tuan, di antaranya. Kemudian satu hadis diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau pernah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ri'in muslim tahduruhu salatun maktubatin fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min az-zunub ma lam yu'ti kabiratan wa zalika ad-dahru kullah. Yang bermaksud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim yang mendapati waktu solat fardu lalu dia segera dia berwuduk. Ni, tuan-tuan. Sebab di antara amalan-amalan yang terbaik, sahabat-sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, apakah amalan-amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Yang pertama, ada 3, tuan-tuan. Yang pertama, kata Rasulullah, as-salah ala waqtiha, sembahyang dalam waktu dia. Itu sebab, tuan-tuan, kata Nabi, tidak ada seorang muslim yang mendapati waktu solat fardu dia lalu segera dia berwuduk, dan wuduk yang dia ambil itu merupakan wuduk yang sempurna. Saya nyatakan, apakah di antara wuduk ambil sembahyang yang sempurna? Yang pertama, tuan-tuan, perbetulkan niat kita. Dan yang kedua, tolong elakkan diri kita melakukan sebarang pembaziran air di dalam kita mengambil air sembahyang. Banyak tempat syarikat orang, tuan-tuan, ya. Sebab kalau tengok, tuan-tuan, Allah, kalau ambil semayang, Allah, paip itu dipulih, tuan-tuan. Kau boleh pulih, habis pulih betul. Tuan-tuan, menobut air keluar, tu menobut tak? Tuan-tuan, ni pasal kampung syarikat ni, tuan-tuan, tak faham sudahlah. Tuan-tuan, air tu mencurah-curah, basuh muka, gosok muka lama ni, air tu buka. Basuh kedua, air tu buka. Basuh muka saja, air kita membazir sampai 2 badi berang. 10 orang boleh ambil lagi. Kita buka penuh, kita buka habis paip ni. Jangan main tuan-tuan. Macam mana salat kita nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanya diri sendiri. Sebab Tuhan kata dalam Quran, innal mubazirin kanu ahwana syayatin. Mubazir itu saudara syaitan. Tapi nasrah.
Sedangkan Nabi ambil sembahyang tuan-tuan saya jelaskan tak sampai 1 gelas. Cuba tengok dalam Syama'il Muhammadah bagaimana ya cara Nabi mengambil air berwuduk. Cara wuduk Nabi macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar. Kita jauh lagi tuan-tuan. Tu di masjid kadang kita tegur marah pula. Kalau Nazi tegur tuan-tuan, agak masjid dia punya dia. Marah kat Nazi pula. Allahu Akbar. So tak tegur Nazi tuan-tuan. Minggu depan tak ada mayang sini, tak lain mayang. Sombong Nazi tu teh. Allah, bukan orang sini ya tuan-tuan, orang lain. Ni tuan-tuan ya. Tu di antara dia. Allahu Akbar. Walaupun di rumah sekalipun. Kita ambil sembahyang kat rumah tuan-tuan. Tak boleh. Kalau mereka ustaz yang bayar dia yang bayar. Yalah, aku pun tak nak bayar bil air makau dah. Bukan soal situ. Soalnya kita nak ambil wuduk yang sempurna dan elakkan daripada melakukan pembaziran. Macam mana hati kita nak khusyuk tak kala mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab sahabat kita bersahabat dengan syaitan, kita melakukan akan pembaziran. Kita ambil air tu, ya Allah, ya, air wuduk daripada mula kita ambil wuduk tuan-tuan. Kalau kita tadahlah tuan-tuan, mungkin dapat 1 atau 2 bagi 10 orang tuan-tuan, 5 orang boleh manfaat, tetapi kita seorang saja tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu sebab tuan-tuan ya, saya mengajar ni tuan-tuan ya, berkuliah sikit ni sebenarnya untuk diri saya. Untuk diri saya tuan-tuan. Betul saya cakap. Ya, alhamdulillah. Dulu tuan-tuan ya, saya ulang balik. Ya, kita dengar hadis tapi kita saya tak baca kitab, tak apa dan sebagainya. Begitu juga tuan-tuan. Ya, akhirnya kita mengambil air sembahyang Nabi suruh apa? Ya, kita lebihan basuhan. Urun muhajjalin kuliah yang lalu saya beritahu. Basuh tangan tu lebihkan sampai ke sini. Basuh kaki sampai bukulali tuan-tuan, asalin sah dah, tapi lebihkan sampai bawah lutut kita. Nabi suruh apa? Supaya kita buat ghurran muhajjalin, lebihkan. Sebab di hari akhirat besok anggota wuduk yang kita basuh lebih itu akan bercahaya-cahaya. Ya, tak kalau mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Dan selepas ambil wuduk jangan tinggal doa. Saya ulang-ulang yang kali tuan-tuan. Jangan tinggal doa lepas ambil sembahyang. Ini fadilat dia. Cuba bila saya mengajar tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya pun nampak. Sama tak ada. Tuan-tuan ya, alhamdulillah syukur. Ya, oleh itu jangan lupa berdoa. Sedekah mudah saja. Doanya kita mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa dia, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal salihin. Ya Allah Tuhanku, jadikan aku di kalangan orang-orang yang bertaubat. Jadikan aku di kalangan orang-orang yang bersih zahir dan batin, dan jadikan aku di kalangan orang-orang yang hamba-hambamu yang salih. 3 doa ni tak lancar dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Melayu. Allah Subhanahu wa taala dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengamalkan akan doa itu, kata Nabi, di hari akhirat besok Allah akan bukakan 8 pintu syurga kepada diri mereka. 8 pintu syurga, dan Allah persilakan ke dia, kau pulang dek, kau lah nak masuk pintu mana yang satu. Allahu Akbar. Assalamualaikum tuan-tuan. Saya sendiri pun tak jumpa hadis tu. Ya, kalau dengar apa sekali tuan-tuan malah rasa nak amal. Sebab apa tak tengok betul. Bila kita baca kitab Allahu Akbar, Ali saya ngajak tuan-tuan sama-sama beramal. Allah persilakan kat kita nak masuk pintu mana, terpulang kat kita. Pintu yang pertama dulu kah atau nak terus pintu 8 terpulang. Yang mana satu pintu syurga itu, ya, panjang dia tuan-tuan 500 tahun perjalanan. Pintu syurga Allah. Macam tu lotih tu Ustaz jalan ke? Tak. Di syurga tuan-tuan tak ada lotih, tak ada penik tuan-tuan. Di syurga tu keadaan kita syukur, gembira ya.
Jangan tak berarti Ustaz, saya tua masa tu dah, umur 90 tak di syurga besok. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, umur kalangan kita ni tuan-tuan, awal 30-an. Ada orang akiyu pula, Ustaz, macam mana Ustaz saya cacat Ustaz? Kau masuk syurga besok macam mana? Letih jantar dalam syurga besok tak ada cacat. Siapa yang cacat atas dunia Allah, di hari akhirat tak ada cacat ya tuan-tuan. Ia akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, menikmati nikmat-nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi tuan-tuan ya. Oleh itu, tidaklah seorang Muslim yang mendapati waktu salat fardu lalu dia berwuduk dengan sempurna dan khusyuk dalam mengerjakan salat dia. Di antara untuk itu sebab tuan-tuan, nak dapatkan khusyuk dalam sembahyang kena wuduk yang sempurna. Ini sempurna macam mana tuan-tuan? Basuhan untuk wuduk lah tak sempurna. Kita buka air sebesar-besar. Kadang-kadang kita istinja pun tuan-tuan. Ya, istinja. Orang lelaki kalau ingat ni. Satu hari Nabi SAW berjalan dengan seorang sahabat. Tersebut Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi terdengar rengekkan rintihan penduduk kubur berkenaan. Nabi berhenti. Kami Nabi ambil tuan-tuannya pelepah tamang, Nabi cucukkan di atas kubur itu tuan-tuan. Nabi kata, andainya aku tak berbuat demikian, nescaya akan berlarutan ya tangisan yang berkenaan. Berhenti tuan-tuan. Sahabatnya, ya Rasulullah, apakah dosa yang telah dilakukan oleh ya orang dalam makam berkenaan? Nabi kata, mereka ini tak suci tak kala dia asal istinja tuan-tuan, jangan main. Orang lelaki, semua orang lelaki tuan-tuan ya. Ni tu kalau istinja tak sah tuan-tuan. Semayang macam mana tuan-tuan kita buat sekalipun, semayang kita tertak sebab kita dalam keadaan berhadas. Nak menunaikan semayang mesti bersih, suci daripada hadas. Tak ada wuduk, kita dalam keadaan berhadas itu. Kadang-kadang orang yang punya pemahaman tuan-tuan ya, saya buang air basuh Ustaz, tak ada masalah, kentut dan sebagainya. Buang saya buang kecil saya basuh, buang besar semua saya basuh, saya suci tak? Kamu tetap dalam keadaan berhadas. Selama mana kita tidak ada air sembahyang. Sebab tujuan kita bersuci daripada hadas itu untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tuan-tuan ya, yang kemudian melainkan semua itu menjadi penghapus dosa-dosa. Dia berwuduk dengan sempurna dan khusyuk dalam sembahyang dia. Di antara nak dapat khusyuk dalam sembahyang, ingatkan, cuba hafal, lancarkan makna-makna sejak kita takbir Allahu Akbar sampailah kita memberi salam. Agak tuan-tuan ingat tak? Agak tuan-tuan saya tanya tuan-tuan kan, tuan-tuan lancar tak? Selama baca Fatihah agak lancar tak makna tanya, ya, tuan-tuan jawab sendiri. Ya, tuan-tuan selama kita sembahyang kita baca doa iftitah Allahu Akbar kabir, agak lancar tak mana dah ya. Baca terrukuk ya subhanallah azim, agak lancar tak mana dia. Kemudian kita bangun sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Yang tinggal di doa tuan-tuan ya. Terrukuk ya, bangun berrukuk, jangan tinggalkan. Imam baca sami Allahu liman hamidah, ya sama-sama kita sebut sami Allah, terbangun sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Jangan tinggalkan doa yang Nabi tak pernah tinggalkan. Baca doa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Apabila Nabi baca doa itu tuan-tuan, sahabat baca doa itu, Nabi lihat ya di kalangan para malaikat Allah yatadabaruna, mereka ni berlumba-lumba untuk menuliskan pahala kepada orang yang membacakan doa hamdan tayyiban mubarakan fi. Banyak fadilat tuan-tuan. Agak tuan-tuan lancar tak makna dia? Tetapi kalau tak lancar makna tuan-tuan, bagaimana kita nak mendapat khusyuk
tak kalau mana kita solat. Kadang-kadang kita tu sebab tak tahu makna tuan-tuan. Badan kita masih umpaya, tapi roh kita berada dalam TF. Tu TF. Ya. Dalam family store. Sebab apa tak usyuk? Sebab kita baca tak tahu apa benda. Itu sebab di antara salah satu dapat khusyuk dalam sembahyang tuan-tuan, tolong hafalkan makna dia. Ya, jangan surah-surah yang panjang, surah-surah yang pendek, itu hafalkan makna dia. Baca dalam sujud kita, dalam rukuk kita tuan-tuan, bacaan kita duduk Arab bin Firli itu, dan carakan insya-Allah. Itu di antara cara-cara untuk kita mendapatkan khusyuk di dalam solat yang kita tunaikan. Sikit lagi tuan-tuan ya. Kemudian selama mana solat kita lakukan itu tuan-tuan boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Selama mana seseorang itu menjauhi akan dosa-dosa besar. Kita mengumpat, kita mengatakan orang. Itu sebab tuan-tuan saya mengajak diri saya tuan-tuan, jadilah kita ni kalangan orang-orang yang pemaaf. Itu sebab kata-kata Datuk Failah Kamsah, saya ingat sekarang tuan-tuan ya, yang ajak diri kita biar jiwa kita tenang. Kalau boleh tuan-tuan, memanglah kadang-kadang kita terluka sikit dengan ahli keluarga, sahabat-sahabat, jiran-jiran dan sebagainya. Mungkin ada peristiwa yang tertentu tuan-tuan. Memang berat nak berikan maafkan pada orang. Tetapi itulah yang boleh menolong diri kita besok. Kalau mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata Failah Kamsah, sebelum kita melelapkan mata itu tuan-tuan, eloklah ya kita berkata pada diri kita, ya Allah ya Tuhanku, aku ampunkan dosa-dosa di kalangan mereka yang telah membuat dosa kepada diri aku. Ampunkan tuan-tuan. Biar mudah andainya saat mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Dan insya-Allah kalau kita menjadi orang yang pemurah tuan-tuan, mengampunkan ya, pengampun pemaaf, insya-Allah andainya kita membuat dosa pada kawan-kawan taulan yang lain, insya-Allah Allah akan detikkan hati-hati mereka pula untuk memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan terhadap diri dia, insya-Allah. Ni tuan-tuan ya, begitulah tuan-tuan ya. Yang kemudiannya selama mana dia menjauhkan dosa besar dan keadaan ini berlarutkan sepanjang hayatnya. Bermakna tuan-tuan, dosa-dosa kecil tuan-tuan yang kita lakukan ini di samping solat yang kita tunaikan boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh itu tuan-tuan, semangat diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita sentiasa beristiqamah di dalam kita menyediakan ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ibu-ibu, ayah-ayah yang sekalian sayang sekalian ya, alhamdulillah umur kita makin lanjut, makin berusia dan sebagainya. Carilah, tumpukanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana solat kita yang tertinggal zaman dulu. Saya beritahu tuan-tuan, tolong tuan-tuan ya, ibu-ibu ayah sekalian, qada. Jangan nak tangguh-tangguh. Tunggulah Ustaz tak. Sebab kalau kuliah maghrib tak ada kuliah tuan-tuan ya, duduklah. Ini tak datang masjid tak ada kuliah tuan-tuan, tengok WhatsApp lagi. Saya kat orang tuan-tuan. Rugi. Tuan-tuan ya, sebab duduk rumah berapa jam tengok WhatsApp lah. Maghrib dengan isyak tak sampai 2 jam nak tengok WhatsApp lagi, tahu saja. Rugi. Awak rugi tuan-tuan. Tuan-tuan ya, oleh tak ambil peluang ya, qada solat, perbanyakkan zikir, mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bekalan kita nak buat ni tuan-tuan, nak bertemu dengan Allah Taala ni tuan-tuan, adalah ya satu masa yang tiada kesudahan. Cukup panjang perjalanan kita lagi. Dunia ni ada kesudahan. Nabi kata umur umatku 60 ke 70 saja. Tetapi di hari alam barzah, mula kita masuk alam barzah tuan-tuan, Allah bermulalah ya hak kiamat yang pertama untuk nak menghadapi kiamat yang lebih besar. Itu tiada kesudahan, tiada ending dia. Wallahu a'lam. Maaf yang banyak salah saya kasar bahasa, mana baik daripada Allah, yang kurang baik saya mohon maaf. Jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.